Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, ini adalah Ladap ICT Siri 1 2021 SMK Lembah Keramat. Ladap ICT ni adalah sambungan kepada ladap kita yang sepatutnya selesai pada hari Jumaat. Okay, disebabkan pada hari Jumaat hari tu ada masalah line, jadi kita akan sambung ladap kita secara tontonan video. Jadi cikgu-cikgu cubalah nanti buat sendiri apa yang dah kita belajar nanti dalam ladap ni. Okay, untuk hari ni kita akan belajar tentang dua perkara. Yang pertama adalah asas Google Form dan yang kedua adalah QR code. Maksudnya kat sini, yang pertama nanti kita akan belajar macam mana nak create Google Form yang asas. Dan yang kedua, kita akan belajar macam mana nak generate QR code daripada link. Tajuk kita yang pertama adalah asas Google Form, iaitu macam mana kita nak bina Google Form untuk merekod kehadiran murid semasa PDPR. Sebenarnya, sekiranya cikgu-cikgu menguasai asas membina Google Form seperti yang kita akan belajar pada hari ini, tidak akan ada masalah untuk cikgu-cikgu untuk create Google Form masing-masing mengikut keperluan. Okay, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana nak bina Google Form untuk merekod kehadiran murid semasa PDPR. Macam yang dalam tajuk ni lah. Okay, sebab saya tengok ramai cikgu-cikgu yang buat, yang ambil kehadiran menggunakan mesej berangkai. Mesej berangkai ni maksudnya murid copy paste itu nama dia, copy paste itu nama dia. Okay, jadi bila keadaan tu berlaku menyebabkan kadang-kadang info yang penting-penting tu tertinggal, maksudnya terlepas ke atas-atas, jadi tak cantik lah kan. Jadi kita cuba belajar hari ni supaya murid-murid ni boleh isi form tu, bila dia tekan link dia terus boleh isi form, lepas tu dia submit. Jadi lepas dia submit tu kita cuma ambil data dan generate dan kita akan dapat kehadiran murid. Nampak macam canggih sikit lah kita punya rekod kehadiran tu. Okey, jadi hari ni kita akan belajar dua jenis form untuk kehadiran ni. Yang pertama, untuk form yang gabung beberapa kelas dalam satu form. Maksudnya satu cikgu tu mungkin dia nak gabung tiga kristal, tiga mutiara, tiga takwa. Dia nak gabung sekali. Ataupun yang kedua, kita akan belajar macam mana nak buat Google Form yang tak ada gabung-gabung kelas. Memang katalah tiga takwa, kelas tu saja punya Google Form. Dia ada link dia sendiri. Tiga kristal, dia ada link dia sendiri. Maksud tu kita akan belajar dua benda. Jadi yang pertama kita akan belajar nanti yang gabung. Yang kedua kita akan belajar yang satu kelas saja. Macam mana nak buat Google Form? Okey, langkah pertama kita klik dulu dekat Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Langkah yang kedua, kita buka kita punya GC. Sebab ini adalah ladap rasmi, jadi kita akan buat Google Form tu melalui kita punya GC. Kita klik kat situ. Okey, bila dah masuk, kita masuk ke dalam kita punya GC. Okey, bila dah masuk, cikgu klik dekat butang yang ni, butang yang 9 titik ni. Yang dia tulis tu Google Apps tu. Klik sekali. Okey, hari Jumaat hari tu saya ajar cara macam mana nak buat Google Form melalui Google Drive. Okey, kat sini sebenarnya dah ada shortcut untuk membina Google Form. Maksudnya bila kita klik kat sini kita dah boleh buat Google Form, tak perlu lagi masuk melalui Google Drive. Okey, kita terus je klik dekat Google Form ni, kita klik sekali. Okey, kita dah masuk dekat kita punya Google Form. Dekat sini kalau cikgu perasan, cikgu tengok dekat atas ni dah ada beberapa template. Okey, beberapa template untuk buat Google Form.
Okay, template ni dia dah disediakan, dia disediakan untuk memudahkan cikgu-cikgu lah, sebab dia dah ada corak, lepas tu dia dah ada tulisan-tulisan, jadi cikgu cuma edit saja. Tapi sebab hari ni kita akan belajar macam mana nak buat Google Form daripada asas, jadi kita akan gunakan blank form. Okey, jadi cikgu kena klik tanda tambah ni. Cikgu klik sekali. Okey, dan kita pun masuk dekat blank Google Form. Jadi kita akan create kita punya form tu daripada sini. Dan kita akan belajar satu-satu apa fungsi button-button yang ada dekat sini. Okay, ini adalah untuk tajuk. Okay, ini adalah tajuk. Yang dekat bawah tajuk ni adalah description. Okay, tulis boleh, tak tulis pun tak ada masalah. Okay, description. Okay, ini adalah soalan dan yang dekat bawah ni adalah untuk jawapan. Okay, bentuk soalan dan jawapan ni kita boleh pilih dekat sini. Kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih. Okay, contohnya kita pilih dulu bila kita klik dia akan keluar macam ni. Okay, kita boleh pilih pilihan jawapan daripada atas ni sampai sini. Yang ni sebenarnya daripada atas sampai bawah, tapi untuk asas ni kita belajar dulu ini sampai sini saja, sampai drop down saja. Okay, yang bawah ni cikgu boleh explore sendirilah, ataupun nanti kita akan sambung masa siri yang kedua nanti. Okay, katalah soalan untuk short answer dulu. Short answer ni sesuai untuk soalan yang jawapan dia pendek. Contohnya nama. Sekejap ya. Contohnya adalah nama. Jadi kita akan pilih short answer lah. Okey. Ni kalau nak masukkan gambar. Jadi soalan untuk nama ni tak sesuai untuk kita masukkan gambar kan. Jadi abaikan. Okey, untuk pergi ke soalan yang kedua, kita akan pilih ni butang tambah ni. Kita pilih butang tambah. Okey, dia akan pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan kedua katalah kita nak pilih untuk jawapan panjang. Okay, biasanya soalan untuk jawapan panjang ni sesuai bila kita nak tanya soalan yang murid akan jawab panjang lebar. Maksudnya dia nak macam lebih pada karangan. Okey, contohnya ceritakan tentang cita-cita anda. Okay, ini katalah ini contoh soalan dia. Jadi nanti murid ataupun kita punya orang sasaran kita tu akan buat jawapan panjang. Dia boleh type panjang dekat sini jawapan. Okay, yang ketiga, kita tambah lagi Yang ketiga, kalau kita nak pilih soalan yang jawapan dia bentuk multiple choice. Pilihan, maksudnya dia boleh pilih. Okay, contoh dia nama. Okay, macam dekat atas tadi kita short answer kan. Ni katalah kita nak buat nama. Tapi murid tu tak perlu type. Dia cuma pilih saja daripada list tu. Okay, kita pilih balik multiple choice. Okay, nampak tak? Nak katalah dalam kelas tu ada murid nama Ali, Abu ataupun Siti. Ataupun Siti. Okay, ni. Jadi nanti murid tu akan pilih. Dia akan pilih. Dia akan pilih sama ada Ali, Abu ataupun Siti nama dia. Okay, untuk soalan yang checkboxes ni. Okay, maksudnya pilihan jawapan dia tu lebih daripada satu. Okay, contoh soalan yang sesuai untuk jawapan checkboxes ni adalah contohnya macam untuk cikgu lah. Bila subjek-subjek yang diajar, subjek-subjek yang diajar subjek yang diajar. Contohnya subjek yang diajar adalah yang pertama, contohnya adalah matematik, sejarah, BM, bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu contohnya lah. Okey, jadi nanti jawapan tu kita punya golongan sasaran tu boleh pilih satu ataupun boleh pilih lebih daripada satu. Nanti kita tengok macam mana. Untuk soalan yang ketiga, untuk soalan yang ketiga kita nak guna jawapan dia drop down menu. Drop down menu. Soalan drop down menu ni sama juga fungsi dengan soalan yang dekat atas ni, multiple choice, sama je. Cumanya
paparan jawapan tu hanya keluar bila kita klik. Okey, jadi kita tengok contoh dia. Nama Ali, Abu dengan Siti. Dan juga Siti. Jadi nanti bila kita preview, kita akan tengok dia sebenarnya sama je macam multiple choice, cuma bentuk dia berbeza. Dekat mana kita nak preview? Kat sini. Nampak tak lambang biji mata ni? Okay, lambang biji mata ni, ini bukan eliminate tau, ini preview. Kita klik sekali, kita akan nampak hasil dia. Okay, ini untuk jawapan pendek, ini untuk soalan yang jawapan dia panjang. Maksudnya jawapan tu panjang lah, macam karangan sikit. Okay, ini untuk multiple choice. Multiple choice ni kita boleh pilih satu saja. Okay, kita boleh pilih satu saja. Untuk soalan checkboxes ni, kita boleh pilih jawapan lebih daripada satu. Contohnya, subjek yang diajar oleh seorang guru mungkin satu saja, ataupun mungkin guru matematik tu juga ajar sejarah, dia ajar 2, ataupun cikgu tu ajar 3. Maksudnya dia boleh pilih lebih daripada satu. Sebab bila klik ini, bila kita tick ni, yang mana kita tick ni akan masuk dalam database. Kalau contoh macam ni, bila kita tick max dengan sejarah, 2 ni akan masuk dalam database. Bahasa Melayu tak masuk lah sebab kita tak tick. Okey, dan seterusnya kita tengok ini adalah drop down menu, sama macam yang atas, cumanya bila kita klik baru akan dia akan keluar jawapan. Jadi dia akan pilih lah. Cuma sebab apa kita guna drop down menu ni? Supaya kita punya Google Form kita ni tak nampak serabut. Katalah macam kalau kita pilih radio button ni, okay, kita pilih butang radio button ni, nanti pilihan jawapan tu akan jadi panjang sangat. Dia ada ramai banyak kat situ kan. Jadi macam kita punya Google Form tu jadi macam terlampau panjang. Kalau kita pilih yang bentuk dia macam ni, drop down menu ni, dia akan tersorok. Jadi kita punya Google Form tu nampak kemas lah. Jadi sebenarnya cikgu boleh je, kita tutup balik cikgu boleh je create satu soalan, macam contoh buat satu soalan, preview kat sini. Macam ni preview. Okay, lepas tu kita boleh tutup balik. Atau buat soalan, preview balik. Buat soalan, preview balik. Tak ada masalah, boleh. Kalau nak tengok, nak buat satu, nak tengok. Nak buat satu, nak tengok pun boleh. Tak ada masalah pun yang tu. Sekarang ni kita nak bina ataupun kita nak create Google Form untuk record kehadiran PDPR untuk satu kelas saja. Contohnya kelas 1 Taqwa. Okay, jadi kita letak tajuk dulu. Record kehadiran PDPR 1 Taqwa. Okay, dekat bawah ni, description ni kalau nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Kalau ikutkan kat sini, rekod kehadiran PDPR 1 Taqwa, subjek apa, kita tulislah kat sini. Sebab kita tak ada ni kan, tak ada pilihan. Jadi kita buat, contohnya mata pelajaran dia Sains. Okay, question. Untuk soalan yang pertama, sebab dia satu kelas saja, jadi soalan yang sesuai adalah nama saja. Tak perlu tanya pukul berapa dia masuk, tak perlu suruh murid letakkan tarikh, sebab masa dan tarikh tu dia akan automatik keluar dekat database. Nanti kita akan dapat terus jawapan dia. Jadi untuk jawapan yang murid akan letak nanti, murid ni boleh jawab sama ada jawapan pendek, multiple choice ataupun drop down menu. Okey, jadi cikgu boleh pilih lah mana-mana yang cikgu selesa. Kalau cikgu tak nak murid tu tulis nama sendiri, cikgu boleh pilih multiple choice ataupun drop down menu. Tapi bila pilih dua ni, cikgu kena masukkan lah nama murid-murid dalam kelas tu. Okey, contohnya kita buat macam ni je. Jadi macam mana hasil dia nanti? Okey, kita boleh check dekat preview. Okey, jadi inilah nanti hasilnya. Bila murid klik je link tu, nanti dia akan bawa murid tu dekat sini. Jadi murid cuma perlu tulis nama dia saja. Katalah nama murid tu Ali. Jadi dia submit nanti. Dia kan macam tu je lah.
Jadi murid tak perlu lagi nak copy paste tulis nama, copy paste tulis nama. Dia klik je link, dia tulis nama, dia submit. Jadi nama tu akan terus masuk dekat kita punya database. Okey, sekarang ni kita nak bina database untuk kelas yang banyak. Okey, contohnya kita buat macam ni lah. Rekod kehadiran mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran sains. Sains juga. Tapi untuk 2 kelas yang berbeza ataupun 3 kelas yang berbeza. Okey, katalah dekat sini nak bagi budak tak confuse mata pelajaran sains tu siapa yang ajar? Katalah Cikgu Zaza. Okey, soalan yang pertama mestilah nama kan? Nama murid. Okey, bila gabung kelas, okey, tak berapa sesuai lah kalau kita guna checkbox ataupun drop down ataupun multiple choice sebab kita kena type nama yang sangat banyak. Maksudnya lebih daripada 30. Nanti banyak sangat. Jadi kalau kita buat Google Form untuk kelas yang banyak, saya rasa elok kita pilih jawapan pendek saja. Sebab budak tu dia jelas nama dia apa kan. Cumanya dekat sini kita kena tambah lagi satu soalan dekat sini, add question untuk kelas dia. Kelas. Contoh, kelas yang pertama adalah 1 takwa. Kelas yang kedua adalah 1 mutiara. Okey, macam ni. Jadi murid tu nanti masukkan nama, dia pilih je dia kelas mana. Okey, contoh dia kita tengok kat sini. Kat preview. Jadi hasil dia akan jadi macam ni. Jadi rekod kehadiran mata pelajaran sains yang diajar oleh Cikgu Zaza. Jadi murid tu masukkan nama saja. Contohnya Abu. Abu ni kelas mana? Abu ni kelas 1 takwa. Okay, dia tekan submit je, nanti nama Abu dan 1 takwa ni akan terus masuk dekat kita punya database. Macam tu. Nanti murid akan isi, dia akan keluar macam ni. Bila kita dah siap buat Google Form, bila kita dah siap buat Google Form, katalah kita dah buat semua ni lah. Dah rasa puas hati. Nampak tak kat sini untitled form? Maksudnya form kita tu belum ada nama lagi. Jadi saya klik je kat sini. Tik. Nanti terus automatik dia akan keluar. Sama tajuk macam ni. Kalau kita nak ubah, kita boleh ubah lah. Tapi kalau memang sama je tajuk dia, kita biar je. Nanti benda ni akan terus masuk dekat kita punya Google Drive. Ada satu lagi yang saya nak tunjuk dekat cikgu-cikgu bila kita punya Google Form dah siap. Sekarang ni Google Form kita ni yang basic saja. Sebenarnya kita boleh nak tambah color ataupun nak tukar color ataupun nak tambah header pada kita punya Google Form. Semua tu kita boleh buat dekat sini. Nampak tak ada perkataan customize theme? Klik saja dekat situ, customize theme. Nampak tak kita boleh tukar color? Dari warna merah, warna orange, warna orange, warna biru, kita boleh tukar semua tu. Ataupun kita boleh tambah header dekat atas. Dekat atas ni kita letak header. Dekat atas tu kita letak header. Cara dia kita choose image kat sini. Dia dah ada image tau. Kita choose je image yang ada. Ataupun kita boleh sebenarnya nak upload image kita sendiri. Katalah contoh macam pusat sumber, dia nak letak gambar pusat sumber. Dia upload lah gambar pusat sumber. Contoh kat sini kita pilih je yang mana ada dekat sini. Sebenarnya ada banyak tau. Bila kita klik ni akan keluar semua. Ada banyak sebenarnya. Kita pilih saja satu. Katalah nak ambil gambar buku ni. Kita pilih satu. Kita insert. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Ada header dia akan jadi macam ni. Jadi kita punya Google Form tu nampak macam lebih menarik lah. Sebab ada gambar. Sebenarnya boleh buat. Ni adalah optional. Pilih nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Cuma kalau kita rajin, kita buat lah. Jadi kita punya Google Form tu lebih unik lah. Lebih berbeza daripada orang lain.
sekarang ni Google Form kita dah siap, tajuk dah ada, header dah ada, semua dah okey, dah puas hati, kita dah puas hati betul-betul. Jadi sekarang macam mana nak share link ataupun kita nak create link dan juga kita nak share dengan murid kita. Okey, cara dia ada dua cara. Yang pertama, kita klik preview. Bila kita klik preview, kita boleh share URL yang dekat atas sekali dekat murid. Ni cara malas lah. Ini boleh. Okey, cara yang kedua adalah dengan cara kita klik dekat simbol yang macam roda ni, setting. Kita klik dekat situ. Okay, bila kita klik dekat sini, kita kena pastikan kotak ni antik tau. Ni kotak ni antik. Sebab bila kotak ni antik, ini yang selalu cikgu-cikgu bising. Tak boleh nak masuk lah nak jawab Google Form. Sebab orang yang buat Google Form tu dia tak antik ni. Sebab bila kita tak antik, hanya orang yang guna email MOE saja boleh akses. Orang yang tak guna email MOE tak boleh akses. Jadi kita antik supaya semua murid ataupun semua orang boleh akses kepada kita punya Google Form. Okey, bila dah siap, kita save lah. Dah siap, kita save. Okey, lepas tu kita pergi dekat bentuk 3 titik ni. Kita klik sekali. Okey, nampak tak ada perkataan get link ataupun ada simbol macam macam besi ke apa ni. Ni benda ni kita klik sekali. Okay, pergi dekat bawah dia. Ada perkataan get link kan. Kita klik sekali dekat situ. Lepas tu ada keluar benda ni. Kita klik copy link. Copy link. Lepas tu link tu kita copy lah dekat mana-mana. Dekat Telegram boleh, dekat WhatsApp pun boleh. Okay, macam saya ni saya akan pastekan dekat sini, dekat Telegram. Dekat save message, saya save kat sini. Saya klik sekali, saya paste. Saya share. Jadi ini yang nanti saya akan kongsi dengan anak murid. Jadi kita ambil ni, nanti kita share. Jadi bila kita masuk, contohnya macam ni, bila murid masuk, bila dia klik link ni kan, dia akan masuk dekat kita punya Google Form tadi. Dan dia boleh isi kehadiran. Dia masukkan nama dia, contohnya Raihan. Okay, kelas 1 Taqwa, dia masukkan dan dia submit. Okay, dah record dah masuk. Macam tu lah cara kita nak share link kepada murid. Bila dah dapat link, kita boleh tutup lah kita punya record ni, kita tutup. Sebenarnya tak ada masalah tau cikgu bila tutup, sebab benda ni dia akan auto save duduk dekat dalam kita punya drive. Okay, dia akan duduk situ. Kita tengok nanti macam mana, ada ke tak ada. Kita tutup semua. Lepas tu kita buka semula, nak tengok ada ke tak ada yang kita dah buat tadi. Ni dah tutup tau. Dah tutup semua. Pergi balik dekat 9 titik. Pergi dekat form. Sekejap ya. Nampak tak? Dia ada dekat sini. Rekod kehadiran. Dia dah ada. Kalau tak jumpa, cikgu boleh type je kat sini. Search je kat sini. Nanti dia akan keluar. Tapi ni dah ada kat sini kan. Inilah kita punya rekod tadi. Dah ada pun dekat sini. Dia dah ada dah. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak tutup buka pun. Okey, sekarang ni kita nak tengok ataupun kita nak akses dia punya
database ataupun kita nak dapat rekod kehadiran tu macam mana. Okey, macam tadi kita dah siap kan? Dah siap, dah hantar semua. Lepas tu kita tutup, kita bagi link tu dekat murid. Katalah kita bagi link tu dekat murid pagi, malam kita nak semak. Okey, kita buka kita punya rekod kehadiran ni macam ni. Kita buka rekod kehadiran ni. Nampak tak ada perkataan responses kat sini? Okey, kalau ada nombor 6 ni, maksudnya ada 6 orang dah masukkan maklumat dekat kita punya Google Form. 6 orang. Okey, kita klik sekali kat sini. Ini adalah summary dia lah. Okey, yang masukkan data tadi adalah Abu, Siti, Joya, Esa, Johan dan juga Raihan daripada kelas Mutiara dan juga satu Taqwa. Okey, jadi responses ni dia bercampur-campur lah sebab kita buat tadi satu form untuk 2-3 kelas. Kalau satu form untuk satu kelas, dia tak akan bercampur lah, dia satu kelas je, senang kan, kita terus je dapat murid tu masuk macam mana. Okey, jadi sekarang ni kita nak dapat dia punya maklumat. Nampak tak 3 titik ni? Bila kita klik responses ni ada 3 titik, kita klik dekat situ. Okey, ada perkataan download responses.csv. Klik sekali dekat situ. Okey, dia auto download dalam bentuk zip. Okey, kita klik sekali dekat situ, kita open. Okey, klik yang dekat warna hijau ni, yang bawah ni, kita klik sekali. Kita extract tu. Nak extract ke mana? Lagi senang dekat desktop lah. Kita klik ke desktop. Boleh sebenarnya nak extract tu maksudnya kita nak data tu ada dekat mana? Dekat desktop ke? Dekat dokumen ke? Terpulang lah. Ataupun kita nak masuk dalam folder siap-siap pun boleh. Ni kata malas nak tunjuk kat cikgu, kita masuk dekat desktop dulu. Kita klik je OK. Okay, jadi sekarang ni benda tu sebenarnya dah ada dekat kita punya desktop. Cuba kita semak ya. Okay, ni dah ada dah rekod kehadiran. Kita klik sekali. Okay, data kita disimpan dalam Excel. Okay, macam ni. Okay, nampak tak nama dia? Joya, Siti, Abu ni semua ada, kelas dia bercampur. Lepas tu, dia dah ada tahu tarikh dan masa. Cuma kelas dia bercampur. Nampak tak? Kelas dia bercampur. Sekarang ni macam mana kita nak sort kelas ni supaya dia tersusun. Supaya senang kita nak tengok. Okay, macam ni. Cara susun dia macam ni. Ni kita nak bagi nampak lah budak tu masuk pukul berapa kan. Okay, sekarang ni katalah kelas tu duduk kat sini kan. Dekat kotak C ni. Kita klik sekali kotak C supaya semua ni jadi warna hitam. Kita klik sekali. Lepas tu kita klik perkataan data. Nampak tak ada perkataan sort ni? A to Z, Z to A. Sekarang ni kita nak sort daripada atas ke bawah. Daripada nama A ke Z. Kita sort. Bukan kita sort daripada nama A ke Z. Kita nak sort kelas ni. Mengikut kelas. Kalau kita klik dekat B ni, dia akan sort ikut nama. Kalau kita klik dekat C ni, dia akan sort ikut kelas. Jadi kita klik yang atas sekali ni. Okay, lepas tu kita ambil perkataan expand. Okay, kita klik expand. Bukan yang bawah tau. Kalau dekat bawah ni, dia cuma sort yang ni saja. Kalau expand ni, dia akan sort sekali dengan nama dan juga tarikh tu. Okay, kita klik sort. Automatik benda ni dah berubah. Jadi kita dah dapat maklumat untuk satu Mutiara ni siapa yang dah masuk, satu Taqwa berapa orang dah masuk. Kita dah nampak dah dekat sini. Jadi inilah data kita. Okay. Katalah kita tutup, kita dah dapat data kita. Kita save Kita dah tutup. Lepas tu kita tutup. Okay, kita buka balik kita punya ni. Okay, cikgu boleh biarkan saja ataupun cikgu boleh delete data-data tu. Cara nak delete dia, klik 3 titik ni balik. Klik 3 titik ni. Okay, delete all responses. Nanti semuanya akan hilang, akan jadi kosong semula.
Klik OK, dia akan jadi kosong semula. Kalau cikgu nak biar pun boleh, kalau cikgu nak delete pun boleh, tak ada masalah. Tapi lebih senang delete lah sebab nanti benda tu akan hilang. Ataupun kalau cikgu takut nak delete, nanti masa sort tu nanti cikgu dia akan sort ikut tarikh kan, tak ada masalah pun. Jadi terpulanglah pada cikgu nak mudah yang mana. Kalau saya biasanya bila saya dah sort ikut hari tu saya delete supaya benda tu tak bercampur-campur lah. Perkara kedua yang kita akan belajar hari ini adalah macam mana nak generate QR code. Okay, generate QR code. Okay, bila masa kita nak guna QR code tu? Katalah kita nak buat Google Form yang kita nak tampal dekat pintu. Katalah macam contoh makmal komputer ataupun makmal sains. Dia nak cikgu-cikgu yang masuk ataupun guna makmal tu rekod kehadiran secara online, tak perlu lagi tulis dekat buku. Jadi dia buat je Google Form, Google Form yang macam yang saya ajar tadi, ikut keperluan lah, sama ada nak tulis nama, IC, kelas, okay, buat semua tu. Okay, bila dah settle semua tu, kita akan dapat dia punya link kan ataupun URL. Sekarang ni daripada URL tu kita nak buat QR code supaya cikgu tu boleh scan saja dan dia terus boleh masukkan dia punya maklumat. Jadi tak perlu lagi nak isi-isi buku sebab sekarang ni kan dah tahun 2021 kan, jadi nak kurangkan buku. Nak kurangkan buku, nak lebihkan guna online lah sebab semua orang dah ada telefon, lebih memudahkan, data tak hilang. Okay, cara dia ada dua cara. Yang pertama katalah yang paling senang sekali, kalau katalah kita guna QR code generator. Nampak tak kat sini ada banyak. Bila kita type je perkataan QR code, kita letak, bila kita type je perkataan QR code tu, dia dah keluar macam-macam. QR code generator sebenarnya, QR code generator. Dia ada banyak dekat sini. Cikgu boleh pilih yang mana-mana saja. Okay, katalah saya pilih yang kedua ni, QR code generator ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, link tadi kita dah link, katalah saya ambil balik dekat ni, saya copy link ni, saya pergi balik dekat QR code generator tu, saya paste. Okay, ini adalah QR code untuk Google Form yang kita dah buat. Kalau tak percaya, cikgu cuba scan sekarang. Cikgu cuba scan. Bila cikgu scan, automatik dia akan masuk ke Google Form yang saya buat. Boleh je scan sekarang dekat skrin guna telefon. Cikgu cuba. Okey, ini cara yang pertama. Okey, link dia panjang kan? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita pergi dekat Google juga. Sekejap. Okay. Kita type perkataan rename URL. Okay, lepas tu kita cari, ni cikgu cari yang ada tulis ni, tiny.cc ni. Klik dekat sini sekali. Okay, nampak tak? Kita paste URL yang tadi tu, maksudnya kita copy balik URL yang kita save tadi dekat mana-mana lah. Katalah dekat Telegram kita copy. Okay, lepas tu kita paste dekat sini. Okay, dia dah ada kan? Okay, lepas tu ni sebenarnya kita boleh custom tau kita punya URL ni. Katalah terlampau panjang dan kita tak tahu kita punya URL tu merujuk kepada apa. Jadi kita boleh custom balik. Contohnya kalau dekat sini URL ni adalah kehadiran ataupun PDPR satu takwa. Okay, kita dah rename dia balik. Maksudnya kita nak short, nampak tak? Kita dah rename dia balik. Lepas tu kita klik je perkataan shorten. Nampak tak? Tiny, dia dah tukar. Daripada yang tadi tu dia dah tukar. Dia dah tukar kepada, maksudnya URL lama pun boleh pakai, URL baru ni pun boleh pakai. Kalau kata murid tu type
perkataan tiny.cc/pdpr satu takwa pun dia akan dapat akses ke Google Form yang kita buat tadi. Kalau dia klik yang panjang tadi yang kita save dekat Telegram pun dia boleh masuk juga. Sama je. Dan dekat sini ada banyak pilihan kan. Katalah daripada URL ni tadi kita nak buat QR code. Kita nak generate. Kita klik dekat sini sekali. Nampak tak dah keluar QR code untuk yang satu takwa tadi. Dan kita download saja. Nanti automatik QR code ni akan save dekat kita punya komputer. Dekat download. Jadi itu caranya, cara macam mana nak buat QR code. Yang pertama tadi buat QR code saja. Yang kedua tadi cara kita nak ringkaskan URL, kita nak rename URL dan kita nak buat QR code. Okey, katalah kita dah cari ni, kita takut hilang. Cikgu nampak tak ada tanda star kat sini? Tanda star ni. Bila kita klik je tanda star, okey, kita klik saja. Dan kita klik add bookmark. Okey, kita klik done. Okey, benda tu akan lekat di sini. Jadi lain kali bila kita nak buka lagi, kita tak perlu nak search. Kita klik saja semua benda kat sini. Macam ni saya dah pin kan. Benda-benda yang saya buka. Saya pinkan dekat sini. Cara pin tu macam itulah. Kita tekan start, kita tekan save. Nanti dia akan lekat dekat situ. Okey. Sekarang kita dah siap buat Google Form dan kita dah siap buat QR Code. Jadi, setelah ladap ICT Siri 1/2021 SMK Lembah Keramat. Jadi, cikgu-cikgu boleh cuba buat Google Form sendiri. Okay, lepas tu create QR Code dan hantar QR Code tu pada saya ke Telegram rasmi, ke Telegram personal sebagai tanda cikgu dah cuba buat dan berjaya. Sebab kalau ada masalah, cikgu boleh tanya saya, ataupun kalau ada masalah, saya boleh bantu cikgu untuk buat sampailah dua benda yang kita belajar tadi tu berjaya. Jadi cikgu-cikgu yang dah siap boleh hantar QR code Google Form masing-masing kepada saya. Bukan semua, katalah cikgu buat 3 kelas, 3 Google Form yang berbeza, hantar satu saja sebagai bukti cikgu dah berjaya buat. Okey? Itu saja untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada semua. Assalamualaikum.